abang macam band yang jaga kita orang daripada kita orang lahir. Cara dia defend kita orang, masak untuk kita orang. Ben is definitely one of a kind brother. Niat saya tu dia dah salah pakai pula. Okay, kita scam tak payah bagi barang, duit kita kawin. Aku pun masyarakat Malaysia, aku pun rakyat Malaysia. Hidup aku pun terkena. Kenapa aku tak boleh bersuara? Kau sendiri yang buat drama kau sendiri. Kau sendiri yang tunding aku macam tu. Macam ni padahal kita tak cakap apa pun. Assalamualaikum. Ceria-ceriakan hari Minggu anda bertemankan saya Awal Asyari. Hai orang sebelah. Hai abang. Dan saya Jalan ni. Macam biasa masuk je hari Ahad pukul 12.30 hari. Anda akan nampak muka kita. Jangan tukar channel. Tataplah wajah ni puas-puas ke. Siapa tahu kan. Jana ni yang terbaik terbaru minggu ini. Jana masih lagi berkurung dekat rumah seperti biasa. Nampak ada bulu-bulu tu. Tetap berada di rumah dan tetap nak menghiburkan hari Ahad anda dengan cerita-cerita yang panas minggu ini. Dan minggu ni kita mulakan dengan cerita siapa abang? Kita mulakan cerita tentang anak seni. Baru-baru ni berlangsungnya kempen Apa Khabar Anak Seni. Macam kita tahu Jana kan, industri seni kita antara industri yang orang kata mendapat impak yang teruk daripada pandemik COVID-19 dan ramai anak-anak seni kita tidak dapat menjana pendapatan disebabkan pandemik, lockdown dan sebagainya. Jadi kempen ini dengan cerita dapat sambutan daripada anak-anak seni kita. Iya, ramai abang. Abang tengok tak? Minggu ni je berapa ramai artis repost yang poster gambar tangan warna kuning, background warna purple. Itulah dia. Tangan tu sebenarnya tangan nak tumbuk siapa tu Jana? Bukan tumbuk, tak ada tumbuk-tumbuk lah. Ini hanya orang kata menandakan perjuangan anak seni untuk meneruskan kehidupan dan berharap yang mereka dapat kembali bekerja dalam industri hiburan tanah air. Jadi Dayan Trisha antara artis, selebriti, pengacara, penyanyi, pelakon yang mendapat tempat di hati-hati peminat. Dia memang anak seni, jadi kita dapatkan beliau yang memberikan sambutan kepada kempen Apa Khabar Anak Seni. Di kala waktu yang sukar ini, semestinya banyak pihak yang terjejas. Baru-baru ini satu kempen Apa Khabar Anak Seni telah pun mencuri perhatian orang ramai, khususnya dalam kalangan selebriti. Difahamkan ia merupakan satu perkongsian tentang perkabaran terkini anak seni tanah air. Salah seorangnya termasuklah penyanyi dan pengacara Dayan Trisha. Jom kita dengar apa yang boleh dikongsikan di sebalik kempen tersebut. Assalamualaikum, apa khabar? Sihat Dayan? Waalaikumsalam, sihat. Baru-baru ni kita boleh tengok banyak selebriti ataupun anak seni yang berkempen menggunakan tanda pagar Apa Khabar Anak Seni. Kita boleh tengok Dayan Trisha turut bertanyakan khabar. Mungkin apa yang Dayan boleh katakan mengenai kempen ini? Apa Khabar Anak Seni ni serves its title. Dayan bukanlah seorang pengasas untuk kempen ni ke apa. Dayan sekadar salah seorang anak seni yang participate dalam kempen ini untuk mewar-warkan kempen ini kepada semua orang dan juga of course untuk menanyakan khabar kepada semua anak-anak seni yang terkesan dalam lockdown yang terbaru ni sejak the start of the pandemic. Sebab kita tahu kawan-kawan Dayan, makeup artist, editors, abang-abang kru, baskers, dancers semua terkesan sebab kita tak dapat bekerja seperti biasa sebab kita punya industri kreatif ni kena keluar. Selalu memang kena keluar untuk shows, performances. Jadi kempen ni adalah untuk bagi tahu mereka yang anak-anak seni ni we are together, we care for you. Ia adalah satu inisiatif daripada anak seni kepada anak seni yang lain. Kita tahu semua pun terkesan bukan sahaja mental, financial, we just want to be there for each other. Dan yang tahu memang ramai
ramai selebriti yang post tentang apa khabar anak seni ni, bring awareness to a lot of people. Memang ramai media reached out to the campaign, which is great because sekarang ni kita tengah memberi perhatian kepada anak-anak seni yang tengah struggle. Kalau kita antara sesama kita ni, kalau kita tak boleh kerja, jadi ada sesiapa yang buat bisnes tu, boleh kita support antara sesama kita. Anak-anak seni yang mengeluarkan hasil-hasil content kreatif ke, kita boleh support dia orang, send them love, just spread positivity. Dan tahu sekarang ni susah untuk kita positif, tapi as long as we are able to be there for one another, insyaAllah kita boleh overcome dan usaha untuk sama-sama okey. Kita nak okey je sekarang ni. Macam yang cakap tadi, kita semua nak okey je sekarang ni. Tapi ada juga yang saya terbaca di komen-komen mengatakan bahawa golongan selebritis ni menagih simpati, nak menunjukkan kesusahan mereka di platform sosial media. Bagi Dayan Trisha pula, bagaimana dengan kenyataan sebegitu? Tidak berpuas hati dengan tindakan para anak seni menggunakan tanda pagar apa khabar anak seni. Kita tak tahu kesusahan orang. Kalau boleh jangan assume, jangan rasakan kalau orang tu tak tunjuk dia susah, maknanya dia tak susah. Kita tak tahu orang rasa apa. Kita tunjuk dekat Instagram tu semua adalah surface sahaja. Kita tak tahu di rumah bagaimana, mentalnya bagaimana, financialnya bagaimana. If kita rasa kita pun dah susah tapi kita tak tunjuk, orang lain pun samalah kan. Kalau orang tu kata dia susah, the least that we can afford is to provide them kata-kata semangat. Sebab Dayan pun muda lagi kan dalam industri. Jadi kita semua pun is trying our best to give support to the people around us. Yang perlukan pertolongan, jangan malu, jangan segan untuk reach out to your family, your friends, your community. Dan kalau ada sesiapa yang ada rezeki lebih, kita pun boleh reach out. Tanya orang kan, tanya kawan kita, tanya family kita. Sebab kadang-kadang orang malu nak reach out. Kita ada kita je sekarang. InsyaAllah kalau kita ada rezeki, kita boleh overcome this as a nation together. Itu dia Jana, Dayan Trisha, antara selebriti yang menyokong kempen Apa Khabar Anak Seni. Dan kepada anak-anak seni kita, harap bersabar sikit je lagi. Kita harap kita akan kembali kepada kehidupan yang normal, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita berganding bahu membantu sahabat barisan hadapan kita demi kebaikan keluarga dan juga negara kita yang tercinta. Jadi daftar sekarang di MySejahtera dan ayo kita hentikan wabak ini. Lagu ni yang khas untuk Jana. Selamat tinggal sayangku. Jangan pergi, jangan pergi. Selamat tinggal kasihku. Siapa kekasihmu? Aku terpaksa pergi dahulu. Jangan pergi, jangan pergi. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Tetapi untuk Sarah ada tone sendiri, Kak Dayang pun ada tone dia tersendiri. Tidak ada istilah pergaduhan atau apa, cuma kami punya keputusan yang mungkin orang luar kata macam ada isu, dia mesti bergaduh. Especially disebab disebut pasal kakak saya, dan saya nak bersuara, saya nak bagi tahu apa pengorbanan kakak saya. Ya, kembali lagi bersama kami di Melody. Dan kepada peminat-peminat drama, jangan lupa untuk saksikan drama terbaru si TikTok mulai 22 Julai setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam hanya di TV3. Itu dia. Best si TikTok. Dia kenalah dengan zaman-zaman TikTok sekarang ni. Ni Jana nak bagi tahu yang baru-baru ini ada satu isu mengenai Sarah Suhairi. Orang kata dia ni macam ada iras-iras tiru Dayang Nur Faizah sebab suaranya seakan-akan sama, betul ke? Bukannya tiru lah, cuma seakan-akan kedengaran sama. Tak rasa dia sengaja nak tiru. Yalah kan, lagipun Dayang Nur Faizah tu orang kata mempunyai suatu suara yang sangat unik. Jadi apabila suara Siti pula Sarah Suhairi ni dikatakan sama, mungkin ada. Cuba tak suara abang tengok. Aku sayang kepadamu, ada yang cinta kamu. Sama? Tak sama langsung. Okay, Tapi kalau penyanyi yang baru je menang vokal terbaik, yang ni mungkin kalau dia try mungkin sama. Tapi kita bukan nak cakap pasal vokal dia, nak cakap pasal lagu dia. Tahu tak lagu dia ada lagu Goodbye Hello kan? Dia macam ada kena-mengena dengan kedai dia. Dia macam baru cakap hello, tiba-tiba dah goodbye. Macam mana? Kedai dia dah tutup ke? Tak cakap tutup. Dia cakap goodbye kat kedai dia. Dengar-dengar cerita ada konflik sikit dengan dia punya rakan kongsi. Dia konflik dengan rakan kongsi ke sebab dia tak boleh nak survive dalam keadaan pandemik ni? Kita tanyalah pentinglah macam ni. Aja kita dapatkan Sarah Suhairi dan juga Ernie Zakri.
Penyanyi Sarah Suhairi baru-baru ini telah melancarkan single terbaru yang berjudul Andaikan yang dijadikan runut bunyi drama yang berjudul Hatimu Sedingin Salju yang disiarkan di TV3. Sejak di awal kemunculan Sarah dalam bidang nyanyian sejak tahun 2018, ada yang mendakwa suara Sarah iras penyanyi Dayang Nur Faiza. Betul ke sama? Jom kita dengarkan sendiri komen Tuan Empunya Badan. Okey Sarah, sebelum tu nak ucap tahniah di atas pelancaran single terbaru Sarah yang berjudul Andaikan. Ini merupakan single ketiga untuk tahun 2021 selepas lagu Mungkin dan Kau Bertahta. So apa yang Sarah boleh katakan tentang lagu Andaikan ini? Wow. Okay, untuk lagu Andaikan ni sebenarnya macam all of a sudden kita tiba-tiba je nak keluar sebab lagu ni Sarah record dah lama. Kalau ikutkan memang tahun ni je dah keluar 2 single. Jadi sebenarnya untuk Sarah 2 single tu dah max lah untuk setahun. Tetapi disebabkan Sarah punya lagu yang Sarah record lama tu ada rezeki untuk orang jadikan OST drama Hatimu Sedingin Salju. Jadi kita ambil opportunity tu untuk kita release lagu tu juga walaupun semasa PKP. Komposer dan juga lyricist lagu ni adalah Sharon Paul dan juga Shah Shamshiri. Jadi mereka-mereka ni macam kita semua tahu, mereka adalah senior yang buat lagu besar-besar. Kita rasa macam wow, terlalu wow lah orang kata. Jadi untuk Sarah sendiri, it's such an honor for me untuk terima karya daripada mereka. Sebenarnya lagu ni hanya one of lagu yang besar juga untuk Sarah sebab previously Sarah ada juga lagu ballad tetapi tidak sebesar ini, instrumentalnya tidaklah segah ini. Jadi untuk Sarah, banyak juga Sarah belajar semasa recording dan untuk keluarkan lagu ni bukanlah apa orang kata decision yang mudah untuk Sarah buat sebab lagu ni agak sukar untuk dinyanyikan, tetapi nak tak nak Sarah kena juga practice banyak untuk nyanyikan lagu ni. Okey Sarah, bila lagu ni dah diterbitkan dan menjadi OST satu drama popular di TV3 iaitu Hatimu Sedingin Salju, dia terbaca komen-komen suka dengan lagu ni dan macam ini ke Sarah nyanyi, dan ada yang tak sedap dibaca, ada dakwaan mengatakan suara Sarah mirip penyanyi Dayang Nur Faiza. Kiranya benda ni bukan benda baru lah, memang Sarah pernah dengar, tetapi untuk menjawab statement ini sebenarnya kalau bandingkan Sarah dan juga Dayang Faiza, boleh orang kata jauh lah bezanya langit dengan bumi. Sebab macam kita tahu Kak Dayang dah berada dalam industri dan menyanyi dengan yang sangat lama, sangat panjang, dan Sarah juga baru je bermula dalam industri. Banyak lagi benda yang Sarah perlu belajar. Mungkin anggapan orang mirip itu mungkin dari cara nyanyian, tetapi untuk Sarah ada tone sendiri, Kak Dayang pun ada tone dia tersendiri. Masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Tapi mungkin dari segi genre, dari segi cara nyanyian mungkin ada sedikit sama sebab mungkin kami minat genre yang sama. Jadi untuk kalau orang kata mirip tu tak adalah banyak kot, mungkin dari cara nyanyian, tetapi kalau dari segi tone masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Setiap orang Sarah rasa kiranya kita ada free speech lah. Semua orang bebas bercakap, semua orang bebas menyatakan pendapat masing-masing. Sarah percaya bahawa setiap orang tu ada kelebihan masing-masing. Jadi tak manis lah kalau kita nak compare kan. Kita fokus dengan apa yang kita ada. Tuhan saja tahu apa yang baik untuk kau dan aku. Pasangan penyanyi popular Ernie Zakri dan Syamil dalam rangka promosi lagu duet mereka berjudul Goodbye Hello. Selepas 3 bulan dilancarkan, Goodbye Hello mendapat tontonan 1 juta di YouTube. Tahniah. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Kita tahu yang Ernie dan juga Syamil keluar dengan lagu Goodbye Hello. Telah pun dilancarkan 3 bulan lalu lah. Dan kita tengok sekarang pun Ernie dan Syamil masih lagi dalam rangka promosi lagu tersebut. Macam agak sedikit perlahan rangka promosi itu. Jadi apa yang Ernie boleh komen sikit lah? Lagu ni rilis masa date kahwin kami, iaitu pada bulan 3. Mungkin perlahan kerana selepas saja berkahwin kan kita terus lockdown. Kami berdua pun to be honest not even sempat untuk honeymoon dan not even sempat untuk kita promo lagu ni di kaca TV. Setakat ini ada dalam 10 interview yang kita buat secara online dan juga nyanyian secara online. But Alhamdulillah, music video mendapat sambutan yang positif. Komen-komennya, but Alhamdulillah saya dan Syamil hanya kena bersyukur saja dengan pencapaian yang sebegini. Ketika semua orang dalam kesusahan ni, kita happy je lah Alhamdulillah. Bukan itu saja, kita tahu kan Ernie dan Syamil buka restoran pada Disember tahun lalu. Selepas berapa bulan dah dibuka, Ernie dan juga Syamil dah
menjual kedai tersebut. Jadi apa sebenarnya sebab yang membuatkan Ernie dan Syamil jual kedai tu? Adakah kerana PKP ke ataupun ada masalah lain? Ramai sangat NDM kami mengatakan kami menutup kedai tersebut kerana masalah PKP. Masa lockdown pertama pun kedai itu masih lagi berfungsi, ada lagi, dan tidak ada kesusahan yang kami alami sebab boleh buat online. Apa yang saya dan Syamil boleh katakan adalah sangat baik untuk kami stop membuka kedai makan kerana ada sedikit isu lah bersama dengan partner-partner yang kami rasakan untuk menjalani hubungan yang lebih baik. Kita tidak akan ada isu-isu lain yang mungkin bila orang luar tahu nanti lagi tak sedap. So saya rasa better kami berdua stop dan kita fokus dengan bisnes yang lain. Isu yang lain tu pada saya tak naklah ulas lebih lanjut. Cuma semua partner-partner bersepakat biarlah kedai itu ditutup dan kita berikan kepada orang lain lah yang menjaga. Dan Alhamdulillah komitmen saya dan Syamil hanyalah bisnes yang lain. Itu sajalah yang terbaik buat masa ni. Selepas khabar berita kedai itu dah ditutup kan, ramai peminat yang terkejut. Kenapa pula dah buka, dah elok kan, masa perasmian tiba-tiba dah ditutup. Lepas tu katanya ada masalah dengan rakan kongsi. Jadi adakah Syamil dengan Ernie lebih berhati-hati selepas ini? Tidak ada timbul langsung unsur penyesalan dalam diri kami sebab kami rasa ini semua proses untuk kita menjadi lebih matang dalam bisnes. Dan saya rasa ramai je orang yang mula-mula buka bisnes, tak ada semua orang yang berjaya dan terus kaya raya kan. Ini niat kami nak mencari rezeki, especially untuk keluarga. Dan bila tidak kesampaian, kita harus ambil sebagai pengajaran dan kita berdua harus berhati-hati dalam membuat sebarang keputusan. Dan Alhamdulillah kami sebenarnya mempunyai good terms with partner-partner yang sebelum ini. Tidak ada istilah pergaduhan atau apa. Cuma kami punya keputusan yang mungkin orang luar kata macam ada isu, dia mesti bergaduh. No. Kepada peminat-peminat yang dah tahu, mereka banyak DM dan mengucapkan ramai yang kecewa sebab mereka suka ke sana, sebab kami pun kadang-kadang ke sana kan. Tapi mereka pun memahami juga dan mereka kata kalau ada rezeki yang lain, insyaAllah mana tahu satu hari nanti Syamil dan Ernie buka kafe yang lebih besar dengan keadaan yang mungkin dah surut, dengan lockdown yang dah tak ada ni, insyaAllah. Saya nampak nama dia, fikiran pertama yang terlintas adalah dia nak bagi salam takziah ke? Kenapa saya nak scam duit orang? Saya masih tahu apa itu haram, apa itu halal dan saya masih menjaga benda-benda tu. Ya, kembali lagi menyaksikan melodi yang dipancarkan secara virtual ke kaca TV anda. Okey, Jana. Ya, bang. Baru-baru ni kan, jangan tahu kan Sarah Rasudin kan berniaga dengan suami dia, Syuib dan sebagainya kan. Ada pula isu-isu yang kata desas-desus yang mengatakan ada daripada dropship dia yang kata dah ambil duit customer tapi tak bagi barang. Apa cerita? Yang ni satu tuduhan yang berat ya, sebab kita di Melodi kita menyampaikan cerita yang sahih sahaja. Kalau cerita-cerita yang tak betul kita takut nak ulas lebih-lebih, sebab tu kita dapatkan sendiri usahawan tersebut, iaitu usahawan, penyanyi, penghibur, pelawak pun dia, iaitu Siti Sarah Raisuddin. Kita tanya betul-betul, dropship dia betul ke? Tak bagi duit dekat customer tu? Tak bagi duit, tak bagi barang. Itu cerita pasal Siti Sarah. Ya. Dan sekarang ni baru-baru ni industri kita gempar dengan pemergian anak kepada Allahyarham Azian Idawati, iaitu Khairil Benjamin ataupun lebih dikenali sebagai nama Benji, yang ketika menjalani hukuman di penjara di Indonesia, beliau telah pun pergi meninggalkan kita semua. Jadi satu pemergian yang tentunya cukup menyedihkan bagi keluarga dan juga seluruh peminat-peminat keluarga Allahyarham, betul kan? Betul. Memang kalau kita tengok dalam minggu ni ramai artis repost kan, ucapkan takziah dan sedekahkan Al-Fatihah dan sebagainya. Tapi tidak kurang juga ada berita yang kurang enak didengar. Walaupun baru seminggu pemergian arwah. Betul. Apa dia? Ada artis senior yang dah DM balik keluarga dia yang mengatakan yang bahawa keluarganya tak jaga kebajikan arwah semasa beliau menjalani hukuman di Indonesia. Jadi kita nak percaya pun tak tahu sebab ini merupakan masih lagi dalam siasatan dan sebagainya. Apa kata kita hantarlah wartawan melodi kita tanya Tuan punya badan sendiri, betul tak? Kita tanya ahli keluarga tu sendiri. Siapa nama ahli keluarga tu, abang? Ines, adik kepada Allahyarham Benji. Jadi kita tanya beliau, betul ke tidak tuduhan ini? Tapi sebelum kita nak korek-korek cerita, kita nak ambil peluang ni untuk kita bersama dengan penonton-penonton Melodi, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Khairil Benjamin Ibrahim ataupun dikenali sebagai Benji. Al-Fatihah. Di back
kekurangan girlfriend Tak adalah pasal girlfriend. Mak Yaya pergi bukan pasal dia benci kat Yaya. Tapi Ayah. Ahad yang lalu, negara dikejutkan dengan berita pemergian pelakon Khairil Benjamin Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Benji. Arwah meninggal dunia akibat serangan asma di Hospital Royal Prima, Medan, Indonesia. Assalamualaikum Ines. Wassalamualaikum. Sebelum tu kami daripada pihak Melody ingin mengucapkan salam takziah buat Ines dan juga keluarga atas pemergian arwah Benji pada Ahad lalu. Kongsikan sedikit ketika mendapat berita pemergian arwah. Kami dapat 2 panggilan kan. Panggilan pertama kata dia sakit, dia kritikal. Tapi sebab itu bukan kali pertama kami dapat panggilan macam tu. Tapi bila kali kedua telefon kata dia dah tak ada. Masa tu okey, apa yang kita perlu buat sekarang? Belum ada apa-apa reaksi sangat. Lepas tu masa saya cakap dengan kakak saya, dia kata sebenarnya dia dah mentally prepare diri dia sebenarnya sejak kebelakangan ni, especially dalam 2-3 bulan lepas ni memang keadaan Ben makin merosot. Tapi dia tak pernah bagi tahu saya. Saya tak pasti sama ada sebab dia tak nak saya risau sebab saya jaga abah ke apa ke. Alhamdulillah so far abah okey. Saya tak tahu saya fikir tidak. Saya masih macam tu. Arwah telah pun selamat dikebumikan di Medan, Indonesia kan. Pasti ada yang tidak tahu kenapa agaknya arwah dikebumikan di Indonesia, tidak dibawa pulang ke Malaysia. Sebenarnya Ben dah pesan tu daripada 2017 lagi dah. Ben dah sakit daripada sebelum di sana. Bila dia dekat sini, walau dia sakit, kalau dia dekat dalam pun dia masih boleh dapat rawatan. Bila dia dekat sana, susah nak dapat rawatan. Banyak sebab. Lepas sebulan, 2 bulan dekat sana, dia dah cakap dah, kalau apa-apa jadi, sedekah Fatihah je, tak payah bawa Ben balik. Masa tu memang kita cakap, oh tak apa, nanti you'll be fine, you'll come back. Lagi-lagi bila COVID, dia banyak kali dipesan. Kakak saya dengan abah, dia buat kata putus, tanam dekat sana. Kalau ikut hukum, kita tak nak sesarakan jasad. Susah nak dapat abang macam Ben yang jaga kita orang dari kita lahir. Cara dia defend kita orang, masak untuk kita orang. Ben is definitely one of a kind brother. Tak sampai seminggu pun arwah meninggal dunia. Ada kontroversi ataupun isu yang timbul yang mana Ines sendiri kongsikan kan di laman sosial Instagram you, terdapat seorang pelakon wanita yang telah menghantar message ataupun direct message di IG you seolah-olah mempersoalkan you dan juga keluarga tidak menjaga kebajikan arwah ketika arwah berada di penjara. Apa yang you rasakan bila mendapat message tersebut? Seperti saya tulis, aku belum habis nangis lagi. Memang saya tengah nangis pada masa tu. Notification saya memang tak putus masuk. Bila saya nampak nama yang saya recognize, saya akan terus buka. Contohnya, Darling Asli is now following you. Terus saya buka, dia message salam takziah. Bila saya nampak nama dia, fikiran pertama yang terlintas adalah dia nak bagi salam takziah ke? Bila saya buka, ayat pertama yang saya nampak tu, reaksi pertama saya adalah saya gelak, saya tutup, saya ignore. Lepas tu saya nampak dia sambung tulis, saya ignore kali kedua. Bila saya nampak dia masih tulis dan dia sebut mama dengan kakak saya, masa tu baru saya marah. Especially sebab disebut pasal kakak saya, dan saya nak bersuara, saya nak bagi tahu apa pengorbanan kakak saya. Dia pikul tanggungjawab seorang. Itu orang tak tahu. Saya tahu ada yang ramai cakap bahasa saya kesat, tonasi saya kasar. Kalau ada sesiapa yang boleh lalui apa yang saya lalui dan masa sedang menangis ada dapat teguran seperti itu dan orang tu masih boleh balas dengan cara yang tenang, maka saya hormat orang itu. Apa yang saya tulis tu dah cukup lapik, habis baik dah. Sebenarnya memang kami dah anticipate dan memang confirm akan ada orang yang mempersoalkan sama ada secara umum atau secara peribadi. Cumanya yang saya paling terkejut adalah how soon it happened dan yang datangnya daripada orang yang seangkatan dengan kami satu industri. Itu yang saya sangat rasa betrayed. Pelakon tersebut telah mengaku bahawa memang beliau yang telah pun menghantar mesej tersebut kepada you dan beliau mengatakan bahawa mesej tersebut adalah private, tak sepatutnya you letakkan di IG untuk tontonan umum dan beliau merasakan bahawa kalau perkara itu mengarut, just abaikan sahaja. Saya tahu bukan dia suruh macam tu. Sebab saya nak orang tahu pengorbanan kakak saya. Jadi biar tak payah nak jawab seorang, saya jawab semua orang terus. Senang. Dia cakap, dia beri soalan, dia tanya. Jadi saya tak perlu marah-marah. Siapa yang baca tu boleh tahu itu bukan soalannya. Ada tanda tanya di situ, di hujung ayat ada tanda tanya tapi bukan soalan. Itu cacian, itu accusations. Yang terbaru yang saya baca adalah pihak pelakon tersebut telah pun memohon maaf. Reaksi Ines dan juga keluarga? Saya buka, saya check no, dia tak ada mesej saya apa-apa, minta maaf. Saya masih buka, saya dengan sengaja tidak block in case dia nak apa-apa. Saya check depan you all, saya tak dapat apa-apa. Seeloknya kita semua nak doakan roh abang saya tenang dan tenteram. Kalau masih kita duk bergaduh-gaduh apa semua, tak tahu sama ada roh abang saya tenang dan tenteram atau tidak. Jadi saya minta semua orang ampunkan apa-apa kisah silam abang saya, minta halalkan makan minum abang saya, minta sedekahkan Fatihah, sedekahkan Yasin, minta doa abang saya tenang dan tenteram.
sedia setia. Khamis lalu, Siti Sarah Raisuddin telah memuat naik satu laporan polis di laman Instagram miliknya mengenai isu yang melibatkan wang ringgit. Untuk cerita selanjutnya, Melody mendapatkan Sarah Raisuddin. Okey Sarah, kita straight to the point lah. Dalam minggu ini kita nampak awak buat satu laporan polis di Balai Polis Mutiara Damansara. Jadi apa sebenarnya isi kandungan laporan polis tu? Sebab saya difahamkan berkenaan tipu menipu duit ni. Apa yang dah berlaku sebenarnya, niat baik saya ni dipijak-pijak lah. I'm not gonna say niat baik lah, macam busuk no. Kau mengaku niat kau baik macam tu kan. Dipijak-pijak ni maksudnya niat nak bantu orang, tapi dalam keadaan saya nak bantu orang, saya kena scam. 70 to 90% customer saya adalah peminat saya. Jadi peminat ni saya jaga tau. Peminat-peminat saya kena melalui fasa tipu duit, dropship menipu, masuk duit dalam akaun, tak deliver barang, lepas tu salahkan HQ. Apabila salahkan HQ maknanya dia fitnah HQ. Apabila dia fitnah HQ, sama macam dia fitnah saya. Kenapa saya nak scam duit orang? Saya masih tahu apa itu haram, apa itu halal, dan saya masih menjaga benda-benda tu. Sepengetahuan Sarah lah, dah berapa orang yang dia scam ni? Maksudnya dah berapa orang yang dia tipu? Ini yang sepengetahuan saya dalam 4 orang. Saya menerima setiap hari DM beribu-ribu. Most probably saya memang tak dapat nak baca. Dekat HQ mengatakan dia tak dapat barang apa benda semua daripada orang yang sama. Itu yang datang. Yang tak datang, orang dekat luar sana yang rasa macam produk dia belum sampai, please let us know so kita tahu berapa orang yang dah kena. Dalam report polis tu, apa butir-butir ni? Adakah Sarah akan membawa perkara ini ke peringkat atasan? HQ cuba untuk kontak dia, tapi dia sebenarnya macam melarikan diri. Katanya ada angkat telefon tapi tak cakap hello. Something suspicious. Still usnuzon. Okay, saya bagi dia 48 jam untuk dia clearkan fitnah yang dia dah buat atas diri saya, company saya, dan duit pelanggan semua dia kena settlekan. Kalau tak ada, saya akan buat sendiri another report yang akan membolehkan dia ditangkap, dan juga saya akan hire peguam untuk bawa benda ni jadi lebih besar. Okey, dalam masa 48 jam kalau kita keluarkan benda ni, dah lepas dah 48 jam tu, kata kalau dia memang muncul untuk memberikan segala apa yang Sarah minta, adakah Sarah memang akan menarik balik report itu ataupun ada tindakan juga? Saya akan discuss dulu dengan pihak lawyer. I need to know berapa orang sebenarnya yang dia dah scam. Di saat Sarah tengah sarat mengandung, datang pula cerita-cerita yang memang tak sedap didengar ini, dan mungkinlah pandangan orang lain yang memang tak tahu dia tu menipu akan menganggap Sarah sendiri yang menipu, Sarah sendiri yang tak bagi produk tu, Sarah yang nak makan duit. Apabila dalam keadaan macam ni, ada juga orang yang sampai hati buat Sarah macam ni. Saya pernah melalui fasa di mana apabila kita difitnah pasal SPRM tu, sangat teruk sebenarnya apa yang saya lalui. Saya tahu haram dan halal, walaupun duit dia 10 sen saya tak akan ambil. Adik, saya punya DM, kalau saya boleh bagi tahu kat adik, banyaknya yang minta bantuan. Saya tak pernah kemukakan pun pasal benda ni. Apabila saya tak dapat nak bantu semua, I feel bad myself. Saya rasa teruk. Allah permudahkan urusan saya. Masih ada permintaan pada produk saya. Alhamdulillah. Kalau saya nak buat direct pun boleh, tak ada masalah. Tapi why not saya kongsikan rezeki saya dengan orang yang betul-betul memerlukan dekat luar ni? Niat saya tu dia dah salah pakai pula. Okay, kita scam, tak payah bagi barang, duit kita kawin. Mana boleh macam tu? Mungkin saya rasa pada awalnya ingin menolong dia, ingin membuat perniagaan tanpa menggunakan modal, tapi dia dah backstab awak, dia dah mencalakan image Sarah dan juga company Sarah. Jadi apa yang ingin Sarah katakan kepada dia, dan mungkinlah kepada orang-orang di luar sana, jadikan ini sebagai satu peringatan. Macam jangan main-main bila kita dah nak tolong, awak scam kita pula. Kalau kata duit tu RM10, tapi kita rasa sangat cukup dengan RM10 tu. Sebab apa? Sebab ada keberkatan. Sebab Allah redha dengan RM10 tu, jadi benda tu jadi syukur. Kalau kita scam duit orang beribu-ribu, berpuluh ribu, berjuta, berapa pun, duit tu takkan pernah cukup. Kalau awak dah buat salah, ada konsekuensi. Kena ingat dekat Malaysia ni ada sistem. Saya tak nak kerana satu manusia yang macam ni rosak susu sebelanga, saya perlu memberi pengajaran pada dia. Saya tak nak mana-mana founder dekat dalam Malaysia yang nak cari rezeki yang halal kena pula dengan orang macam ni. Saya doakan segalanya yang baik-baik untuk semua, insyaAllah. Aku ni lagi diva daripada segala diva orang kat Malaysia ni. Aku pun tak pilih dapat AstraZeneca je. Semua hak adalah hak asasi manusia. Hak bebas bersuara. Kau nak maki aku pun boleh, aku maki kau pun boleh.
Yeay, kita masih lagi bersama dalam Melody dan sedar Jana, kita dah sampai ke blok yang terakhir. Tapi tidak ceritalah tentang director, pengarah, ahli perniagaan Michael Ang yang dikatakan lantang bersuara di media sosial. Tapi ujung-ujung cakap love you all. Macam mana tu? Dia dalam geram ada juga manja. Dia ni kan baru-baru ni membidaslah tentang seorang selebriti ni yang dikatakan memilih-milih vaksin. Yang cakap kata tak nak Sinovac, nak Pfizer je. Dan dia juga pernah bidas seorang lagi selebriti yang katanya tak nak menghantar ibu bapa pergi vaksin. Pernah juga dia bidas. Okey, tapi kalau cakap pasal Michael Ang ni kan, dia bukannya isu-isu vaksin je yang dia bidas. Segala isu-isu yang terkini, dia adalah orang yang paling pertama sekali akan muncul di sosial media. Kita bangun pagi tengok-tengok, Michael Ang dah bersuara dulu. Jadi sekarang ni nak bagi tahu dekat Michael Ang lah kan. Ala-ala Michael Ang dah memang antara yang terpantas. Melody sekarang ni tengah mencari VJ pengganti yang terbaru. Jadi kita harapkan Michael Ang untuk pergi uji bakat tu, mana tahu ada rezeki dalam keadaan kita sesak ni, ada juga job Michael Ang. Dan juga kita nak tanya Kak Ifah Raziah. Kak Ifah dah dapat ke vaksin Pfizer yang dicari-cari tu? Dengan cerita nak pergi Singapura. Abang, dia bukan nak pergi Singapura je. Kan dia kata atas pesanan doktor. Dia ada masalah kesihatan yang memerlukan dia vaksin Pfizer. Bukan Pfizer, Pfizer. Pfizer tu yang orang naik motor tu. Apa-apa pun kita carilah Miss Diva dan juga Michael Ang. Pfizer. Tapi mungkin Kak Ifah menyusu ke apa kot. Nantilah kita tanya dapatkan Ifah Raziah dan juga Michael Ang. Sebenarnya dia banyak lapisan. So, kau kupas satu demi satu. So, dia membawanglah tu kau kupas satu. Umum tahu pengarah dan juga pelakon Michael Ang memang lantang dan sering mengulas tentang isu semasa di laman media sosial beliau. Terbaru beliau ada mengulas tentang isu artis memilih vaksin dan artis yang mempersoalkan mereka yang membawa dan memaksa ibu bapa warga emas mengambil vaksin. Kalau kita tengokkan di IG ataupun laman sosial Instagram Michael Ang, aktif meluahkan perasaan kepada orang-orang yang terlalu pandai di Malaysia ni. Baru ni ada Michael memuat naik satu kenyataan berkenaan dengan seorang artis ni yang memilih vaksin. Jadi apa yang membuatkan Michael terpanggil lah nak membidas tentang perkara tersebut? Aku ni lagi diva daripada segala diva orang kat Malaysia ni. Aku pun tak pilih dapat AstraZeneca je. Sebelum you post satu benda tu, kau fikirlah dulu betul-betul. Sebenarnya I tak follow semua orang ni, tapi I dapat daripada orang yang hantar kat I. Fans-fans I maki-maki kata, kenapa artis kau orang macam ni? Masa you post tu dengan bongkaknya, not my level. Kau tak kata pula kau ada alahan. Itu kalau kau letak, sebab saya ada alahan, saya tak boleh terima ni, I kena tunggu Pfizer. Tak ada siapa nak marah dia, I pun takkan marah. I have nothing against her, but janganlah post benda macam tu. Kita sekarang dah susah nak convince orang pergi vaksin sebab banyak sangat anti-anti vaksin yang menyebar-nyebarkan benda-benda yang bodoh ni, menyebabkan orang tua tak nak pergilah ni, tak nak pergilah, takutlah semua tu. And then you menambahkan lagi yang you boleh pilih. Cara you post tu sama ada you duduk dalam gua entah mana yang you tak tahu apa kegunaan vaksin atau you memang clear-clear anti-vaksin. Satu, Malaysia dah tahu vaksin tu bukanlah penawar untuk COVID. Kita tahu kau masih boleh kena COVID. Tapi at least bila kau kena COVID tu, percentage untuk kau merebak ke orang lain tu rendah. You mungkin kena demam biasa seselma je. Dia tak akan memudaratkan orang yang kita sayang. Tapi yang kau memekap-mekap, kita ni semua nak cucut sebab nak bawa dia orang pergi holiday. Apa? To me, kalau kau tak nak vaksin, dah, diam. Kalau kau anti-vaksin, dah, diam. Lagi-lagi kalau kau artis, kalau kau orang biasa, aku faham lagi. Sebab kau sekarang tengah frust, tertekan dengan tak ada kerja, tak ada duit. Tapi you seorang artis, you ada berjuta followers. Imagine kalau makcik-pakcik yang kat kampung tu, yang tak vaksin, anak beranak dia ni, yang dah bervaksin, tapi kau vaksin, kau masih boleh kena COVID tau. Kau balik, kau kena dengan orang tua kau. Kau tak anai orang tua tu. So, pakailah otak sebelum kau orang nak tweet. Cara kau cakap tu macam, you tak berfikir. Tak payah nak persoalkan kenapa kita nak bawa orang tua kita pergi jab. Kalau you anti-vaksin, then don't talk about vaksin, don't talk about COVID, talk about something else. Saya juga ada baca Michael ada katakan bahawasanya kalau kita lepas ni dah nak start shooting, kerajaan ataupun finance lah, mana-mana industri kreatif perlu memberikan satu syarat. Kru dan pelakon dah vaksin. Ramai yang menyokong cadangan daripada Michael Ang kan mengenai perkara ini. Jadi apa yang Michael katakan? I rasa pendekatan
kata ni bukan untuk industri kreatif je. Untuk mana-mana company yang nak buka yang nak bekerja tu kena ada vaksin. At least you control sikit yang bekerja sebab dia orang yang keluar, dia orang yang menyebabkan penyebaran ni semua. So for me dan juga ada a few of my producer friend memang dah berbincang, kita bersatu, kalau you nak shoot, you kena ada vaksin. At least 1 dose atau 2 dose. Selagi you tak vaksin, you jangan masuk set I. Ramai yang menyokong cara Michael Ang komen tentang situasi ataupun isu-isu semasa. Tapi ada juga yang sikit-sikit ni cakap, dah lah tu Michael, semua benda pun you nak komen. Jadi apa yang Michael berkatakan? Suka hati akulah, IG aku. Aku pun masyarakat Malaysia, aku pun rakyat Malaysia. Hidup aku pun terkena. Kenapa aku tak boleh bersuara? Kau je yang boleh bersuara. Mungkin apa yang I kata ada yang salah. I terima. Mungkin ada benda yang I kata betul. Actually, dah berapa banyak kali ada orang komen, I dah reply tau. I maki-maki. Tapi I fikir balik, apa guna? I delete balik. Kadang-kadang ikutkan perasaan memang terlepas cakap. Tapi refresh balik. Kalau kau rasa tak bagus, delete benda tu. Jangan post. Ada yang kedua Mistiva, kata apa saja Mistiva. Selalu nama penyanyi dan pelakon Ifah Razia menjadi sebutan di sosial media gara-gara didakwa membatalkan temujanji pengambilan vaksin Sinovac kerana mahu menukar ke vaksin Pfizer. Perkara ini bermula apabila Ifah didakwa telah memuat naik satu video di Instagramnya memaklumkan tentang perkara tersebut. Assalamualaikum Kak Ifah. Waalaikumsalam Ria, apa khabar? Alhamdulillah. Dalam minggu ini kecoh jugalah nama Ifah Razia ni apabila tular satu tweet yang mengatakan ada seorang artis ni tiba-tiba cancelkan pengambilan vaksinnya gara-gara tak nak Sinovac, nak memilih nak Pfizer katanya. Jadi mungkin Kak Ifah ada penjelasan tersendiri. Sebenarnya dakwaan tu ada misunderstanding kat situ lah. Ibarat macam Kak Ifah ni sengaja membatalkan untuk pengambilan vaksin. Padahal Kak Ifah tak sengaja pun. Kak Ifah nak tukar vaksin, bukan nak demand vaksin. Dua masa berbeza kan. Mula-mula kita pergi ambil vaksin seperti orang lain lah. Sama, saya tak beratur, sama, tak ada bezanya. Tak ada tayangan ke bidadari syurga ke apa ke. Pergi ke MyTech pada 11 Julai 2021. Tahu saya lah di MyTech memang ada Pfizer tapi di hall lain. Apabila sampai kat sana, kita ada diberikan satu surat untuk kita bagi tahu apa masalah kesihatan kita di situ. Kak Ifah punya pernah mempunyai sejarah alahan yang teruk. Kak Ifah tunjuklah kepada pegawai yang bertugas kat sana. Ini masalah saya. Saya ada alahan pada ubat-ubatan. Inilah ubat-ubat yang saya alahan. Even saya makan Panadol pun, paru-paru saya akan blok, lidah saya akan menjadi kebas, saya akan mengeluarkan air liur, hidung saya tak boleh bernafas, mata saya akan merah dan bengkak seperti kena tumbuk, kulit saya akan gatal-gatal satu badan. Apalagi kalau saya tersalah diberi ubat dalam kumpulan ini. Bila doktor dengar penerangan pada Kak Ifah, doktor sendiri yang membatalkan vaksin Sinovac kat saya sebab dalam hall A tu tidak ada Pfizer. Hanya Sinovac saja. Hall B and C yang ada Pfizer. Bila Kak Ifah minta bantuan pada doktor tu, doktor boleh tak tukarkan saya kepada hall B? Alang-alang saya datang ni, doktor tu bagi tahu dengan Kak Ifah, tak boleh. Pasal hall yang lain adalah company lain, klinik lain. Kena batalkan di aplikasi MySejahtera dan doktor batalkan Kak Ifah punya klinik. Batal Sinovac. Doktor yang cancel kan, bukan Kak Ifah yang cancel. Doktor buatkan surat rayuan kepada KTM mengatakan Kak Ifah tak boleh ambil dan alahan pada ubat-ubat yang tersebut. Doktor yang sarankan Kak Ifah ambil Pfizer. Dan Kak Ifah mengada-ngada suka hati nak pilih vaksin mana yang suka. Bila perkara ini tular ataupun dibincangkan di social media kan, banyak tanggapan-tanggapan ataupun banyak komen-komen yang terima lah. Ada beberapa komen you telah di screenshot kan yang mengatakan bahawa oh you nak Pfizer sebab you nak pergi Singapura atas urusan kerja. Banyaklah komen yang terima kan, you ni macam mengada-ngada lah nak pilih vaksin dan sebagainya. Biasalah mulut orang kita tak boleh nak kontrol. Orang boleh cakap apa saja yang dia suka. Saya pun boleh cakap apa saja yang saya suka. Ini semua adalah hak asasi manusia. Hak bebas bersuara. Kau nak maki aku pun boleh, aku memaki kau pun boleh. Saya keluarkan video tu, saya kata kalau dapat vaksin nanti, bolehlah saya nak pergi ke Singapura, nak buat ibadah haji. Pada ketika itu, saya cakap lain, kau anggap lain. Kau sendiri yang buat drama kau sendiri. Kau sendiri yang tunding aku macam tu, macam di padang kita tak cakap apa pun. Dan saya tak kata pun Sinovac ke atau vaksin-vaksin yang lain tu tidak bagus. Tak cakap orang lain je lah. Suami Kak Ifah dengan anak perempuan Kak Ifah pun ambil Sinovac, tak ada masalah. Mungkin ada artis lain tu terhasut dengan yang digembar-gemburkan dengan seseorang artis lain yang menghasut-hasut orang lain supaya membenci. Kau sebagai artis, macam mana orang nak respect kau? Kau sendiri tak respect artis lain. Kau bukan tak kenal aku. Kau boleh DM aku, kau boleh tanya aku, betul ke Kak Ifah? Daripada kau nak taburkan fitnah, tak pasal-pasal kau buat dosa kering kat luar sana. Kalau lah kata doktor hari tu Sinovac ni sesuai untuk saya, tidak berisiko tinggi,
saya ambil, tak kisah pun. Diri aku kot, nyawa aku kot. Bukan diri kau kalau nak mati ke, nak sakit ke aku, bukan kau. Apa masalah kau? Yang orang lain tu saya tak kisahlah, saya tak kenal pun. Yang golongan artis ni yang saya kenal. Mungkin saya pernah bertemu sama dengan dia. Tak ada masalah dengan aku ke? Mana kau yang petik aku sekarang, bukan aku petik kau. Kau tunggu je lah nanti pada Mak Syah nanti kan kau mengangkat lagi aku. Itulah dia. Macam inilah Jana, badan dia suka hati dia lah dia nak letak vaksin apa pun. Kan kita dah sibuk lah. Yang penting dia ada keinginan nak ambil vaksin. Itu pun dah satu orang kata kelegaan bagi kita. Sebab sekarang ni kita nak mencapai orang kata vaksin bagi kesemua rakyat Malaysia. Barulah kita boleh hidup seperti biasa. Jadi tolonglah rakyat Malaysia dapatkan vaksin anda secepat mungkin. Dan kalau tak dapat pun selalulah refresh MySejahtera tu, tengok dah dapat date ke, dah dapat date ke belum. Kalau belum, mungkin cara registration tu salah ke apa ke. Try buat betul-betul sampaikan kita ni semua divaksin. Dan kepada anda kalau ada sebarang komen ataupun cadangan, jangan lupa untuk layari Instagram Melody, Twitter pun kita ada, dan letakkan hashtag Melody TV3. Okey Jana? Jap. Kita dah habis ke ni abang? Kita lagi seminggu lagi baru habis. Sebab abang bagi maknanya, tapi kita betul nak habis dan yang minggu ni punya dah habis dah. Minggu ni dah habis dah. Okey. Tapi apa pun kita ambil peluang ni untuk ucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada penonton-penonton di rumah untuk minggu akan datang. Minggu depan. Jangan cuba-cuba nak lari-lari balik kampung ke, nak jumpa mak bapak ke, tak payahlah. Sebab kita masih lagi belum menang. Betul kan Jana? Betul. Bukan lembu je kena tambat. Kita pun kena tambat. Janji kita tak kena semelih, okey? Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana menonton Melody. Dan Jana, sebelum kita berakhir, abang pun ada satu lagi lagu. Apa tu abang? Tadi Jana nyanyi lagu apa? Tadi kita nyanyi lagu tu. Inilah saat terakhirku melihat kamu. Abang ada satu lagi lagu. Lagu ni macam popular masa zaman abang dulu. Sama jalan Romeo, hanya untukmu sayang, di alam fana cintamu. Bye-bye, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum.